Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya pada hari ini kita bertemu kerana-Mu ya Allah. Kita bertemu untuk menimba ilmu. Kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi pada kali ini saya ingin membawa anda semua kepada modul keluarga sakinah, iaitu modul 10, iaitu Husnul Khotimah di dalam buku MKS, Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. Jadi dalam program ketiga iaitu kerohanian, dan yang objektifnya adalah program kerohanian ni untuk menghindarkan perasaan takut, untuk menguasai, untuk menghadapi kematian melalui peneguhan dan juga ketakutan dari aspek kerohanian. Kita dapat 7 aktiviti yang perlu diterangkan dalam program kerohanian ni, dan pertamanya adalah aktiviti mengawal emosi. Jadi kepada mereka yang berada dalam situasi ini, dia akan menghadapi berbagai perasaan seperti rasa bimbang dengan keselamatan ahli keluarga, mudah sedih dan juga mudah tersinggung dan berbagai-bagai lagi. Jadi sekiranya tidak diurus atau dikawal, ianya boleh memudaratkan kesihatan fizikal dan juga mental individu itu sendiri. Jadi bagaimana untuk menguruskannya? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Dan yang keduanya adalah membaca doa-doa Al-Makturat. Serta yang ketiga, memperbanyakkan selawat. Manakala yang keempat adalah memperbanyakkan zikir dan juga tahlil. Manakala aktiviti yang kedua pula adalah melibatkan diri dengan amalan ahli sufi. Maknanya ini adalah satu cara untuk menenangkan fikiran dan juga perasaan dalam jiwa, adalah dengan melakukan amalan-amalan ahli sufi seperti berdoa, doa wirid, zikir harian seperti zikir Al-Ma'ul Husna dan lain-lainnya. Jadi terdapat 4 ciri takwah, iaitu yang pertama takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua reda dengan yang sedikit, yang tiga beramal dengan Al-Quran, dan yang keempat bersedia untuk hari kiamat. Jadi yang pertamanya mesti mempunyai sifat khauf, iaitu takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara membaca doa taubat Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan Nun, dan menerima qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi keredaan. Doa Nabi Yunus iaitu la ilaha anta subhana inni kuntu minaz zalimin, doa dalam perut ikan paus tersebut. Dan yang keduanya mesti mempunyai sifat raja, iaitu berasa yakin dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal soleh yang telah kita lakukan, dengan cara memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak yang mungkin, dan membaca doa-doa Al-Makturat. Jadi manakala aktiviti yang ketiga pula adalah mengamalkan membaca Al-Quran, wirid, zikir dan ibadah-ibadah ruhiyah. Memperbanyakkan membaca Al-Quran kerana mukjizat penawar dan juga hidayah yang terkandung dalam kitab Al-Quran tu. Memperbanyakkan juga membaca kalimat tahlil dan juga tasbih, la ilaha illallah sebanyak yang mungkin, dan subhanallah sebanyak yang mungkin. Dan manakala aktiviti yang keempat pula adalah menginsafi perbuatan zalim dan dosa. Jadi untuk mendidik rohani supaya lebih baik dan tenang, maka segala perbuatan yang boleh dianggap zalim dan menganiaya hendaklah dijauhkan. Banyakkan bertaubat dan memohon kemaafan. Jadi jika kesalahan sesama manusia, kita hendaklah bertemu dan memohon maaf. Manakala jika kesalahan tu terhadap binatang atau tumbuhan, hendaklah berjanji tidak diulangi kesalahan yang menzalimi itu. Manakala aktiviti yang kelima pula adalah meninggalkan perkataan yang sia-sia. Seelok-eloknya lah lidah kita ni dibasahi dengan kalimah syahadah dan membaca Al-Quran. Manakala hati kita ni pula dimuliakan dengan
makrifat dan tauhid serta anggota badan kita ni dimuliakan dengan solat, puasa, haji dan lain-lain. Manakala aktiviti yang ke-6 pula adalah bimbingan dan pesanan kepada waris. Jadi seperti yang terkandung di dalam surah Luqman, iaitu Luqman menasihatkan anaknya dan juga pesanan kepada ahli keluarganya. Apakah pesanan-pesanan itu? Pesanannya tu kepada pasangan dia, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan melakukan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyayangi anak cucu, kemudian bersederhana dalam berbelanja harian, kemudian berbaik-baik sesama keluarga, sahabat andai dan juga jiran tetangga, dan mengingatkan tentang perkara-perkara edah. Manakala pesanan kepada anak-anak dia pula adalah apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyayangi anak-anak, bersederhana dalam berbelanja harian, berbaik-baik sesama keluarga, sahabat andai dan jiran tetangga, dan sentiasa berbaik-baik dan tolong-menolong, menjaga orang tua dan sentiasa mendoakan ayah dan ibu. Kemudian menguruskan harta pusaka berlandaskan hukum syarak, dan kemudian membaca doa di kubur ibu dan juga ayah. Dan yang terakhir adalah aktiviti yang ke-7, iaitu bermaaf-maafan sesama orang yang datang menziarahi kita dan ketika bertemu dengan sahabat. Yang pertama dia memohon maaf di atas kesalahan kita. Yang kedua meminta dihalalkan segala makan minum dan juga hutang piutang. Yang ketiga memohon mendoakan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan yang keempat memohon diberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jadi itulah saja yang dapat dikongsikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Diharap modul 10 ni dapat memberi manfaat kepada siapa juga yang mendengar dan menjadikannya sebagai rujukan di dalam penghidupan. Apa yang penting, isi kandungannya perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Jadi apa yang kekurangan dalam buku ni, saya mohon kemaafan. Jadi sekiranya anda semua ingin keterangan yang lanjut yang ada di dalam buku ni, ikuti video saya seterusnya. Semoga bermanfaat untuk disebarkan. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.